Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Faballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa jahada haqqal jihad. ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين وبعد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah, yakni Allah, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Suratul Isra ayat yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita panjatkan setinggi syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini, malam Jumaat Sayyidul Ayyam, kita dipertemukan lagi untuk kesekian kalinya untuk bagi meneruskan lagi perbincangan ataupun pengajian 2 mingguan kita. Dan pada malam ini fokus perbincangan kita ialah kepada peristiwa Isra' Mi'raj dan juga solat. Kita tinggal dulu kitab Mau'izatul Mu'minin sebab mengambil sempena bulan Rejab. Saya rasa ada baiknya kita melihat beberapa iktibar dan pengajaran untuk sama-sama kita jadikan panduan hidup kita. Gambar di hadapan ni bukan gambar sebenar Isra' Mi'raj, itu sekadar hiasan, ya, gambar waktu malam. Dan di sini saya bawa gambaran umum peristiwa Isra' Mi'raj daripada awal sehinggalah ke akhirnya, ya. Kalau kita lihat dalam gambar tersebut, apa nak clear, ya? Cuba sharpkan. Ya, okey. Dalam gambar tu berpandukan pada ayat tadi, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi dalam slide tu di bahagian bawah tu kita sebut, kita letakkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk kami pertontonkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya ia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Jadi secara umumnya Isra' Mi'raj merupakan satu peristiwa yang mempunyai kaitan secara langsung dengan kehidupan kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita lihat Isra' Mi'raj itu sendiri, matlamat akhirnya, ya, matlamat akhirnya ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita juga selaku umat Muhammad, matlamat akhir kita selaku manusia tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna, Allah matlamat kita. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu lah tempat akhir kamu. Jadi kalau Nabi Muhammad dalam Isra' Mi'rajnya matlamat akhirnya bertemu dengan Allah, maka kita juga selaku umat Muhammad matlamat akhir kita ialah Allah, mardatillah. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita tahu bahawa untuk bertemu dengan Allah, perkara pertama yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pembelahan dada. Sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril ke Kaabah dan berlaku peristiwa pembelahan dada. Dikeluarkan hati Nabi, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, seterusnya dimasukkan iman dan juga hikmah, ditutup kembali seperti sedia kala. Itu mungkin ada setengah orang bertanya, bolehkah berlaku dalam keadaan tak ada alat-alat kedoktoran sebagaimana yang wujud pada hari ini? Jawabnya boleh. Sebab yang mengizinkan ianya berlaku ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ayat tentang Isra' Mi'raj tadi dimulakan dengan Subhana. Subhana bermaksud Maha Suci Allah. Ya, Maha Suci Allah daripada menyerupai makhluk, baik pada zat maupun pada sifat maupun pada af'alnya. Ya, dan Isra' Mi'raj ini satu daripada tindakan Allah ataupun fi'lun min af'alillah. Ya, Allah menghendaki berlaku demikian, maka kita perlu faham, kita perlu yakin ia boleh berlaku walaupun terkeluar daripada kemampuan akal manusia untuk berfikir. Sebab fi'lullah kharij an nitaqi qadarati uqulil bashar. Perbuatan Allah terkeluar daripada kemampuan akal manusia. Allah boleh buat sesuatu yang pelik, yang tak masuk akal, sebab dia Tuhan. Dia tak terikat dengan peraturan dan undang-undang dunia. Allah boleh buat api yang membakar menjadi sejuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ikutkan tak masuk akal, tapi boleh buat begitu. Sebab dia Tuhan, Allah. Perbuatannya tak terikat dengan undang-undang makhluk. Sebab dia yang mencipta makhluk dan dia mencipta undang-undang tersebut. Demikian juga Allah boleh buat air yang mengalir boleh terbelah. Setelah diketuk oleh Nabi Musa, Laut Merah terbelah dua. Logik akal, air tak akan terbelah diketuk macam mana pun. Pepatah Melayu kata apa? Air dicincang tidak akan putus, kan? Nak gambarkan hubungan adik-beradik. Tapi Allah boleh buat dia putus. Kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pelik tak? Pelik. Tapi bila kita kaitkan dengan Subhana tadi, Maha Suci Allah, maka perbuatan Allah tak terikat dengan undang-undang makhluk. Ya. Banyaklah contoh lain kalau kita lihat. Sebagai contoh, nak lahir anak mesti ada mak ayah. Itu undang-undang dunia. Tapi Allah boleh buat lahir anak tanpa mak dan lahir anak tanpa ayah. Nabi Adam lahir tanpa mak ayah. Ya. Siti Hawa lahir tanpa mak ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Allah boleh buat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah, bila dia mahu melakukan sesuatu, cukup dia berkata kun, jadilah, maka jadi. Ini akidah, ya. Peristiwa Isra' Mi'raj merupakan peristiwa yang menguji akidah kita. Sebab itu tak pelik bila berlaku peristiwa pembelahan dada tu. Ya. Dan simbolik daripada peristiwa itu, mengikut ulama-ulama yang mengarang tentang Isra' Mi'raj, antaranya Syekh Sya'rawi, Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, bekas rektor Universiti Al-Azhar, dia menyatakan bahawa simboliknya ialah tazkiyatun nafsi. Belah dada tu bagi kita bukan kita belah dada macam Nabi. Ya, kita selaku umat Nabi, kita perlu faham
Belah dada tu maksudnya kita kena cuci hati. Cuci hati itu melalui apa? Melalui taubah. Ya, kita wajib bertaubat. Maknanya matlamat akhir Isra' Mi'raj bertemu dengan Allah. Perkara pertama yang berlaku pada Nabi ialah pembelahan dada. Kita selaku umat Nabi kaitannya apa? Kita kena faham matlamat akhir kita ialah Allah, ya, mardatillah. Dan cara untuk menuju Allah yang pertama yang perlu kita lakukan ialah tazkiyatun nafsi, pembersihan hati, iaitu kita kena bertaubat kepada Allah, buang segala sifat mazmumah dan hias hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Itu pengajaran, tapi itu kaitan dengan kehidupan kita. Kemudian kita lihat pula dalam perjalanan Isra' Nabi daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Saya ringkaskan, antara perkara pertama yang Nabi dipertontonkan ialah qaumun yazra'una wa yahsudun fi anin wahid. Satu kaum yang bercucuk tanam dan menuai tanaman dalam masa yang sama. Itu di antara yang paling awal Nabi dipertontonkan. Nabi bertanya pada Jibril, tanda apakah itu? Jibril menjawab, itulah gambaran umatmu yang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran itulah yang mereka akan terima, ya. Maknanya qaumun yazra'un wa yahsudun. Satu kaum bercucuk tanam terus dituai tanamannya. Ya. Dah tuai tumbuh balik sebuah skala, maknanya ambil pula tanpa henti-henti ganjarannya. Itulah orang yang berjihad. Maka kesimpulan yang boleh kita ambil di sini ataupun pengajaran yang boleh kita ambil di sini ialah untuk menuju Allah, selepas kita membersihkan hati dengan taubat, kita wajib berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajib berjihad. Dan jihad kita telah faham, mempunyai takrif yang begitu luas, bukan sekadar jihad mengangkat senjata semata-mata, bahkan apa saja tindakan yang kita buat untuk kemenangan Islam, kebaikan Islam dikira sebagai jihad. Dan dalam kita berjihad, kita akan berdepan dengan pelbagai halangan, cabaran dan ujian. Itulah yang Nabi lihat sepanjang perjalanan Isra'-nya. Ya, Nabi dipertontonkan dengan golongan yang memecahkan kepala. Ya. Kemudian kembali seperti asal, dipecahkan kepalanya lagi berulang-ulang kali tanpa henti. Nabi tanya Jibril, itu gambaran apa? Jibril jawab, gambaran umatmu yang berat kepalanya untuk bangkit mendirikan salat. Itu satu halangan sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita yang berjuang untuk menegakkan agama Allah ini pun nak bangkit subuh payah. Nak pergi sembahyang berjemaah pun payah. Itu halangan sebenarnya. Kita kena pastikan kita betul-betul, ya, menjaga solat. Nabi bertemu dengan wanita yang tua, ya, berkedut, tua bangka, bongkok, tapi dengan di tubuhnya penuh dengan perhiasan cantik. Itu menggambarkan dunia sekarang ini yang telah tua umurnya tapi penuh dengan perhiasan yang sementara. Itu juga merupakan halangan dalam perjuangan. Nabi bertemu dengan golongan yang memotong lidahnya dengan gunting besi. Ya. Itu gambaran golongan yang suka menyebarkan fitnah. Ya. Nabi jumpa dengan golongan yang mengangkat bebanan berat tak mampu diangkat, tak gerak dah. Tapi dia perintahkan, dia minta letak lagi beban berat atas bahu dia. Itu gambaran mereka yang gila jawatan, gila pangkat, gila kedudukan. Nabi bertemu dengan golongan yang berenang dalam lautan darah. Itu golongan yang, ya, memakan riba. Ya, Nabi dipertontonkan golongan yang memakan daging mentah lagi busuk. Itu gambaran umatnya yang berzina. Mereka yang berzina. Ya. Dan macam-macam lagi Nabi temui. Nak cerita mana ni tak habis. Saya nak ayatnya, saya nak jelaskan di sini bahawa semua yang Nabi temui itu adalah merupakan gambaran cabaran dalam kehidupan dakwah kita. Kita nak berjihad menuju Allah bukan mudah. Ya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat.
dibentangi jalan untuk ke syurga dengan perkara yang kita benci, kesusahan, ujian, halangan, dan dibentangi jalan menuju ke neraka itu dengan perkara yang kita suka, bisyahawat. Ya, maknanya kita perlu faham melalui peristiwa Isra' Mi'raj ini ialah dalam kita nak menuju Allah, kita perlu bersihkan hati, bertaubat, dan kita perlu berjihad. Dan semasa kita berjihad, kita akan hadapi halangan dan cabaran dalam jihad kita. Ya. Kemudian Isra' Mi'raj juga menunjukkan pada kita satu penyelesaian ataupun satu ilaj, ubat, penawar, bagaimana kita nak menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Dan penawar itu dapat kita lihat melalui pertemuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para al-anbiya wal mursalin di Masjidil Aqsa. Ya, Nabi singgah di Masjidil Aqsa, Nabi kerjakan salat berjamaah, diimamkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dimakmumkan oleh para anbiya keseluruhannya. Ini satu lagi benda pelik dalam Isra' Mi'raj. Macam mana nabi-nabi yang telah berwafat sekian lama, malam tu boleh semaya duduk belakang Nabi. Tak ke pelik? Nah, pelik, tapi bila kita sebut subhana di awal tadi, tak pelik. Sebab ya, ia merupakan kehendak Allah. Allah nak berlaku lagu tu, boleh berlaku, tak pelik. Ya, sebab maha suci Allah daripada menyerupai makhluk, baik pada zat maupun pada sifat maupun pada af'alnya. Kemudian Nabi naik langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat seperjuangannya di kalangan para anbiya. Ya, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima bertemu dengan Nabi Harun, keenam bertemu dengan Nabi Musa, ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi pertemuan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat seperjuangannya di kalangan anbiya dan juga mursalin itu merupakan satu gambaran ilaj, penawar, ya, kepada bagaimana kita nak menghadapi cabaran hidup sepanjang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maknanya istilah yang digunakan oleh para ulama di sini ialah muayashatul anbiya. Muayashatul anbiya. Kita mesti hidup bersama dengan hidup para nabi. Ya. Nabi sebagai contoh, bukan Nabi Muhammad saja, bahkan anbiya sebelumnya sebagai panduan, contoh bagi kita. Ya, dalam berhadapan dengan dunia, kita katakan. Ya, maka kita lihat nabi apa? Nabi Nabi Sulaiman sebagai contoh, Nabi Daud yang memerintah, yang menjadi raja, yang kaya raya, tapi tidak leka dengan kekayaannya, dengan kuasanya. Dia tetap bertakwa dan patuh pada perintah Allah. Contoh kita. Dalam berhadapan dengan godaan wanita cantik. Ya, contoh kita Nabi Yusuf alaihi salam. Baca kisah Nabi Yusuf berdepan dengan Zulaikha. Ya, dia mampu bertahan daripada godaan Zulaikha. Contoh kita. Dalam berhadapan dengan siapa? Dengan ayah yang menentang perjuangan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdepan dengan ayahnya. Contoh bagi kita. Dan berhadapan dengan isteri yang tak bersama, yang menghalang jihad dan perjuangan kita. Nabi Nuh, Nabi Lut sebagai contoh bagi kita. Ya. Menghadapi musibah, sakit, tenat. Ya, Nabi Ayub sebagai contoh bagi kita. Bersabar menghadapi ujian, kesakitan. Ya, berdepan dengan siapa lagi? Saudara mara yang menentang perjuangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh utama. Ya, nawayaknya nabi-nabi ini adalah merupakan contoh kita. Sebab itu kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca Isra' Mi'raj, bukan kita baca cerita Nabi bertemu, Nabi semaya berjumuah saja. Kita kena faham simbolik daripada itu. Kita selaku umat Nabi Muhammad perlu menjadikan para anbiya dan juga mursalin sebagai panduan kita untuk berhadapan dengan segala macam halangan dan ujian dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu mau tak mahu kita kena pastikan ada di rumah kita buku Qisasul Anbiya.
Ya, sekarang banyak buku-buku tentang kisah para nabi. Beli gilah. Baca pada anak-anak. Kalau malah baca, beli hak CD tu. Tak, tayar filem-filem tentang perjuangan nabi-nabi, ya, cukup cantik, cukup bagus untuk mentarbiah diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita supaya menjadi seorang yang mampu berhadapan dengan halangan dan ujian sepanjang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya, ya, klimaks kepada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, dan disitulah Nabi kita menerima ibadah salat 5 waktu. Ya, ibadah salat 5 waktu itu juga adalah merupakan, ya, penawar yang kedua. Penawar pertama mu'ayasyatul anbiya, hidup bersama para nabi, dan penawar yang kedua ialah as-salah. Ya, salat itu merupakan penawar kepada segala bentuk penyakit, segala bentuk halangan dalam perjuangan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah olehmu salat ataupun sembahyang, dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar faedahnya dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat ke-45. Dan ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat, sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Maknanya sembahyang itu merupakan penawar. Berlaku halangan dalam ujian, susah, kesempitan, diuji, Allah suruh kita sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dan salat. Dan menghadapi segala macam godaan dunia, godaan wanita, godaan nafsu, disebut pada ayat tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sebab semaya yang khusyuk, semaya yang sempurna, kita akan terelak daripada melakukan perbuatan fahsyak dan munkar, keji dan juga munkar. Ya, sebab itulah malam ini fokus kita semaya, insya-Allah. Jadi saya minta masing-masing beri tumpuan kepada slide yang kita ada di hadapan ni. Kalau boleh biar nampak belakang slide ni. Ya, malam ni menarik, tak ada yang mengantuk, insya-Allah. Kalau mengantuk dia tak tengok. Okey. Keajaiban solat. Apa dia keajaiban solat? Malam ni kita nak sentuh, ya, dari sudut solat, dari sudut sains dan juga kedoktoran. Kajian sains ataupun kajian kedoktoran mendapati semua kebaikan yang ada dalam senaman sebenarnya ada dalam solat. Bahkan solat lebih jauh baiknya daripada senaman. Ini kajian, ya, 3 orang pensyarah daripada Universiti Melaya, ya, yang saya akan sebutkan nama seorang-seorang sekali lagi, telah menulis satu buku hasil kajian mereka tentang solat. Ya, buku tu saya ada. Kalau tuan-tuan ada kesempatan untuk belilah buku tu. Bagus, ya. Okey, yang pertama kebaikan solat ni ialah ni Profesor Dr. Wan Abu Bakar UM, dia mengkaji pergerakan otot semasa dalam solat, dan dia mendapati pergerakan otot dan sendi dalam badan semasa solat menyerupai pergerakan dalam senaman, dan beliau menyimpulkan solat adalah senaman semula jadi yang boleh melancarkan peredaran darah. Itu kajian dia. Yang kedua, solat meningkatkan pengaliran oksigen ke otak. Ya, semasa sujud, jantung kedudukannya lebih tinggi daripada kepala. Tengok gambar tu. Sekaligus memudahkan pengaliran darah ke otak. Kajian mendapati kedudukan seseorang masa sujud, ya, darah dan oksigen paling banyak dihantar ke otak.
Yang berdarah dan juga oksigen yang bawa. Darah tu dia bawa oksigen lah. Ya, bila kita sujud, turun ke bahagian kepala, dan itulah waktu paling banyak oksigen dihantar ke otak, dan setiap hari kita sujud sekurang-kurang 34 kali. 17 rakaat sembahyang. Setiap kali rakaat ada 2 kali sujud, mana 17 kali 2 ada 34 kali sujud. Kalau kita sembahyang fardu saja, tak campur lagi sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat lagi, kau banyak kita sujud. Oleh itu solat sangat baik untuk kesihatan otak dan dapat mencegah nyanyuk. Ya. Okey, yang ketiga, solat meningkatkan kemampuan otak. Kau cerdik otak. Dr. Win Wenger dalam bukunya How to Increase Your Intelligence, bagaimana kita nak meningkatkan kepintaran kita, ya, kemampuan otak kita, dia menyatakan aktiviti yang membalikkan badan dari atas ke bawah meningkatkan kadar oksigen ke otak sekaligus meningkatkan kemampuan otak. Jadi dia simpulkan aktiviti membalikkan badan dari atas ke bawah menyamai sebenarnya pergerakan dalam solat. Tengok gambar budak duk guling tu kan, ya. Jadi semaya pun lagu tu lah, kita tunduk pasal naik pula, tunduk pula dah. Itu meningkatkan kemampuan otak, ya. Kemudian berkaitan pula dengan degupan jantung, ya. Otak dan degupan jantung. Sebelum saya teruskan, saya lupa tadi ada pengumuman kereta JDN 8601. Siapa yang tak kalih lagi tu kena kalih. Bukan orang ni lah, punya kereta ni kena kalih kereta dia sebab menghalang perjalanan. Lama dah ditunggu, minta maaf. Okey. Apa kaitan kadar denyutan jantung dengan jangka hayat? Ya, kait dengan semaya ni. Kajian mendapati lebih perlahan kadar denyutan jantung, lebih panjang jangka hayat sesuatu kehidupan. Ya. Orang yang degupan jantung dia perlahan, lagi panjang umur. Ya, orang ke binatang kan tak kira lah. Bila degupan jantung dia perlahan, dikira sihat dan panjang umur. Ya, sebagai contoh, kura-kura, ya, dia denyutan jantungnya seminit 6 kali. Seminit 6 kali denyut ya. Berdegup sekali, lepas lama lepas berdegup pula. Kura-kura. Disebabkan lambat degupan jantung dia tu, maka umurnya, jangka hayatnya 177 tahun. Kura-kura, panjang umur. Orang lelaki biasa seperti kita ni, degupan jantung kita 76 denyut seminit. Maka umur kita manusia ni average-nya ialah 70 tahun. Adapun burung hummingbird, ya, degupan jantungnya 600 denyut seminit, maka umurnya 5 bulan aja. Tak panjang. Ya. Dia apa kaitan dengan kita? Kadar denyutan jantung manusia ni boleh dikurangkan dengan 3 cara, sama ada dengan ubat atau senaman ataupun solat. Ya, dengan solat. Okey. Jadi kadar degupan jantung orang dewasa yang sihat ialah 60 hingga 80 denyut seminit. Seperti kita lah. Adapun bagi mereka yang kerap bersenam, kadar degupan jantung mereka lebih perlahan. Ni atlet. 40 hingga 60 denyut seminit. Atau orang sihat lah tu. Comel. Jadi kesimpulannya, solat menyihatkan jantung dan memanjangkan jangka hayat. Profesor Dr. Azman daripada UM mengkaji kadar degupan jantung semasa pergerakan dalam solat dan didapati degupan jantung paling perlahan semasa sujud, dan ia menyimpulkan bahawa mereka yang banyak sujud, yakni banyak solat, jantungnya lebih sihat dan umurnya lebih panjang. Ini kehebatan solat. Ya, yang kelima, solat merawat sakit pinggang. Dr. Fatimah, ya, ni 3 orang pensyarah Universiti Melaya yang buat kajian tentang solat. Antaranya Dr. Fatimah telah cuba satu terapi solat ke atas ibu mengandung yang berbangsa Cina dan India, orang kafir. Tapi dia buat terapi pergerakan solat. Ya, yang mengalami sakit pinggang untuk selama 2 bulan, dan kajian tersebut mendapati pergerakan dalam solat memulihkan fungsi otot
dan merawat sakit pinggang. Tapi syarat kena rukuk bagi betul, sujud bagi betul. Ada tumakninah. Ni kalau rukuk sementar je naik pula, main jenis patut air tak jadi. Kena buat molek. Okey. Yang keenam, solat membantu pemulihan penyakit sendi dan tulang. Penyelidik dari Universiti Hokkaido, Jepun, iaitu Dr. Muhammad Farouk Reza, Yuji Yurakami dan juga Yukio Mano mendapati solat dapat membantu pemulihan penyakit sendi dan tulang bagi warga emas dan golongan kurang upaya. Okay? Tak payah nak makan gapo Enlin gapo dah. Semaya. Kemudian yang ketujuh, solat merupakan kandungan lemak, merendahkan kandungan lemak dalam badan. Ya. Dr. Fatimah mengkaji kesan solat atas kandungan lemak dalam badan dan dia dapati solat meningkatkan pembakaran lemak, menyebabkan kandungan lemak badan lebih rendah. Mana kolesterol tu kurang. Okay? Kemudian orang yang tak jaga sembahyang hidup di dunia sentiasa keluh kesah, sentiasa ada masalah, selalu stres, duit tak cukup, rumah tangga bermasalah dan lain-lain. Kebiasaan orang tak sembahyang lagu ni. Perhati tak? Kita tengok kampung kita ini tak sembahyang. Rumah dia selerak tabur, anaknya tak terurus, sudah. Perasan ke? Kampung saya lagu tu. Saya tengok ada jenis orang tak sembahyang lagu tu lah keadaan dia. Stres, keluh kesah, duit tak ada semua, susah. Lalah meropok, mencuri, pecah rumah orang. Ni orang tak sembahyang. Okey? Jadi solat dia memberi ketenangan berdasarkan firman Allah tu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallina alladhina hum ala salatihim daimun. Ya, maksudnya sesungguhnya manusia dijadikan bersifat keluh kesah. Bila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan bila dia beroleh kesenangan harta, ia kedekut, kecuali orang-orang yang bersembahyang, yang mereka itu berkekalan melakukan sembahyang. Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Kemudian sains membuktikan salat memberi ketenangan dan otak lebih fokus. Dr. Eng Siu Chiok, orang Cina, tapi dia kaji tentang sembahyang. Ya. Dia mengkaji perubahan gelombang isyarat otak semasa pergerakan dalam solat yang dilakukan secara tumakninah. Ya, secara tenang, tumakninah molek, dan gelombang isyarat otak diukur menggunakan alat EEG. Ya, tu alat je lah. Gambar tu. Jadi tak nak terang gambar kita, tak apa. Jadi dapatan dia, solat memberi ketenangan dan otak lebih fokus. Kajian mendapati gelombang alfa paling tinggi semasa sujud menunjukkan ketenangan, dan gelombang gamma meningkat selepas selesai solat menunjukkan peningkatan penumpuan dan daya ingatan. Kesimpulan, solat memberi ketenangan dan menjadikan individu lebih bersedia dan lebih fokus dalam bekerja. Ini fizik lah. Gamma alfa ni kajian fizik. Maknanya alfa ni menggambarkan ketenangan. Waktu yang paling banyak ialah waktu sujud, dan gamma ni selepas solat dia meningkat, menunjukkan penumpuan dan juga daya ingatan. Jadi tumakninah sangat penting dan mempengaruhi kualiti solat. Dan menurut Dr. Eng Siu Chiok, orang Cina, dia kata mereka yang solat tidak secara tumakninah tidak mendapat apa-apa kebaikan daripada solatnya. Kena ada tumakninah. Ini orang Cina. Okay. Kemudian yang ke-9, salat mencegah dan mengurangkan berbagai jenis penyakit, masalah penyakit. Profesor Dr. Andri, pakar perubatan dari Paris, dia kata apa? Salat yang dilakukan setiap hari mengurangkan masalah kegemukan, penyakit sendi, diabetes, batu karang, sembelit dan sebagainya. Banyak tu. Semua penyakit kita belaka tu. Gemuk, bucik perut tak? Sendi, diabetes, kecil manis, batu karang, sembelit dan sebagainya. Dan menurut Dr. Thomas, solat dapat membantu mengubat penyakit sukar tidur, insomnia. Insomnia
boleh diubati dengan solat. Okey, kemudian kelebihan solat berjemaah pula ni. Selepas selesai ataupun penat bekerja, tubuh letih kerana apa? Cas positif dan negatif dalam badan tidak seimbang. Kajian membuktikan solat berjamaah menjadikan badan lebih bertenaga, di mana kajian mendapati persentuhan bahu dan kaki antara satu sama lain semasa solat berjemaah dapat menstabilkan cas positif dan negatif dalam badan, menjadikan badan lebih segar dan lebih bertenaga. Ya, jadi nak dapat kelebihan ini, kena pastikan saf kita tu biar bertemu kaki, bahu bertemu bahu. Seperti dalam gambar tu, kena rapat betul. Ya, jangan ada sengkang walaupun senci, biar kena kaki kawan sebelah. Baru boleh kelebihan tu. Ini kajian sains. Ya, Nabi sebut suruh rapat tu betul dah. Selain daripada nak rapat ukhuwah, nak pastikan cas positif negatif tu distabilkan balik. Dan lepas semaya jadi molek semula, semangat balik buat kerja. Itu dia punya kelebihan dia. Muslimat ada ke sini? Ada. Muslimat tu pastikan muslimat. Saya tahu muslimat ni dia mari balas saf, mari masjid bawa sejadah. Dia gulung dia punya kain kana tu kan. Siapa masjid dia apa sejadah dia? Sejadah dia seorang dia lah. Hak sebelah sejadah lain pula. Kadang-kadang dia tak bagi orang setus sejadah dia. Tak, sensitif nah. Ni hak aku ni. Alamatnya tak rapat dah saf. Kalau seorang sejadah bagi muslimat tak rapat, saf tu tak akan rapat. Jadi cara nak selesai masalah, ya, 2 sejadah untuk 3 orang. Baru rapat. Jadi tak perlulah kita ego, tak perlulah kita agah dengan sejadah kita hak comel tu. Kongsi dengan sayang-sayang kita, 2 sejadah untuk 3 orang. Ataupun susung melintang, susung manja, bukan menegak, melintang gitu dah. Jadi boleh kongsi ramai-ramai, boleh pahala, rapat sah, dan juga boleh kelebihan ni stabil balik cah negatif positif dalam tubuh kita. Okey, kemudian keutamaan solat malam, banyaklah ayat Quran menyebut tentang kelebihan solat malam. Saya tak nak baca semua sebab masa tak mengizinkan. Kajian membuktikan solat malam dapat memanjangkan umur. Cuma saya nak peringat molek lah. Ya, semua fakta-fakta saya sebut ni bukan nak suruh kita semaya kerana ni. Kena betul niat dah. Aku nak semaya ni kerana nak dapat kesihatan, nak dapat ni macam-macam. Tak comel. Memang tak betul lah. Semaya kita lillahi ta'ala. Kena niat molek. Lillahi ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, kita akan dapat kelebihan ini. Jangan pula niat semaya kerana nak cegah diabetes, nak elok nyanyuk, nak cerdik. Itu tak betul niat. Niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kajian membuktikan solat malam qiyamul lail memanjangkan umur. Orang yang melakukan solat malam lazimnya kurang tidur. Maknanya najar je dia tidur. Kajian sains mendapati mereka yang tidur 6 hingga 5 jam sehari maknanya hidupnya lebih lama daripada mereka yang tidur 8 jam sehari. Umurnya kau panjang orang tidur sikit ni. Ya. Dan juga solat malam meningkatkan pertahanan badan, immunity, dan mencegah penyakit kanser, stres dan juga stroke. Itu kajian dia. Profesor Dr. Muhammad Saleh dari Universiti Surabaya, dia buat kajian atas 70 orang yang sembahyang tahajud setiap malam selama 3 bulan. Dan berdasarkan ujian darah, beliau mendapati solat tahajud dapat meningkatkan sistem imun, ketahanan badan untuk melawan penyakit, terutamanya kanser, penyakit kanser. Dan yang seterusnya menurunkan hormon stres sekaligus dapat mencegah stres dan juga penyakit stroke, angin ahmar. Ya. Jelaslah pergerakan dalam solat adalah menyerupai senaman ataupun sukan, bahkan kesannya lebih baik. Betapa ajaibnya ibadat solat. Tidak sia-sia Allah memerintahkan kita mendirikan solat. Ya, tak sia-sia. Betul niat.
Namun, apakah kita sudah tekun mendirikan solat? Sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Nak kecek benda ni boleh kecek belaka. Nak fadilat tak fadilatnya. Tapi kita ni sengoti ke semaya? Dalam arti kata yang sebenar Allah suruh. Di awal waktu, di balasah, di masjid, dengan khusyuk ke apa. Ya, itu menjadi persoalan pada kita hari ni. Jadi Isa masuk dah, saya nak ringkaskan kesimpulan dia tu. Cuba tengok. Tanda orang yang mensyukuri nikmat dapat dilihat pada amalan solat. Orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, dia mesti semaya. Allah sebut dalam Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, sebab itu dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi, nikmat yang banyak Allah bagi pada kita tu, kita kena syukuri dengan memperbanyakkan solat. Ya, dan kita lihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling banyak solatnya sehingga bengkak-bengkak kakinya. Aisyah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Rasulullah semaya juga? Ya, banyak semaya lagu ni padahal Allah ampun dah dosa. Yang dulu, yang sebelum dan yang kemudian, dosa terampun belaka dah. Nabi jawab, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura? Ya, maknanya Nabi semaya itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dinyatakan bahawa dengan mengingati mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maksud ingat Allah itu yang paling baiknya ialah dengan bersolat. Ya, ganjaran orang solat tinggi, hebat. Antaranya disebut dalam ayat surah Al-Ma'arij itu, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Orang yang memelihara solatnya, mereka kekal dalam syurga, lagi dimuliakan. Ya, dan tiada amal yang lebih penting berbanding solat. Sebab solatlah merupakan amalan yang pertama yang Allah tanya di hari akhirat kelak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Rawahu Tabrani. Amalan pertama yang dihisab Allah bagi seorang hamba di akhirat kelak ialah solatnya. Ya, jika solatnya baik, maka baiklah segala amalnya. Dan jika solatnya rosak, maka binasalah segala amal yang lain. Nah, solat ni penentu. Luluh ke tak luluh seorang tu. Kalau solatnya luluh, insya-Allah hak lain pun luluhlah. Tapi kalau solatnya gagal, sedekahlah berjuta pun. Pergilah umrah, haji nak tahun pun. Tak jadi pedah ke apa satu. Sebab semaya tak lulus. Ni semayang tu penentu. Okey? Malangnya hari ini ramai manusia melupakan Allah, tak semaya dan mementingkan keseronokan. Ramai yang malas solat, ramai yang tidak solat. Solat tiada kualiti, ekspres rakyat, suka buat maksiat. Ya. Mengikut kajian Dr. Fadilah Khamsah, ya, 80% umat Islam di Malaysia tidak solat. Di Kelantan ni, pada saya, alhamdulillah lah, pergi masjid pun ada orang lah semaya subuh ke apa ke tak. Tapi kalau kita pergi luar Kelantan sikit, ya, ada maknanya situasi suasana tu tak ada sebuah Kelantan. Sebab tu Kelantan kita benar tu. Hak tak luar tu pasal apa? Ni 80 tak semaya bel, tak selesai lagi masalah ni. Jadi nak bagi benar di luar tu, nak boleh Putrajaya tu, kena selesai bab semaya dulu. InsyaAllah kita benar nanti insyaAllah. Okey dah. Kemudian, kenapa malas untuk solat sedangkan itulah keadaan paling hampir kita dengan Allah? Berdasarkan pada hadis, maksudnya saat paling hampir seorang manusia kepada Allah ialah ketika solat, ketika sujudnya. Ya? Dan orang yang meninggalkan solat akan diazab dalam neraka saqar. Berdasarkan firman Allah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu semua masuk neraka saqar? Mereka menjawab, kami tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendirikan salat. Okay? Kemudian, oleh itu jangan sekali tinggalkan
solat. Kita, anak kita, isteri kita kena cerewet. Kita kena cerewet tentang sembahyang. Biarlah kau ke mana anak kita nak marah kita pun. Yang penting kita suruh sembahyang. Walau sibuk tara mana pun, walau penat, letih dan sakit, sembahyang mesti, kerana kematian akan menjemput kita tak kira usia dan juga tempat. Cuba tengok gambar-gambar tu, mati dalam keadaan mengejut, bila-bila pun boleh mati. Maknanya kita ni tak tahu bila, mungkin esok, mungkin lusa. Nak beritahu kena sambar peti lah, macam-macam. Nak mati bila-bila masa. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kamu akan mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kita bersembunyi dalam peti besi yang tertutup rapat, kita akan mati. Jadi sebagai persiapan mati, kita kena pastikan sembahyang kita sempurna. Hari ini manusia malah solat berjemaah di masjid. Ini kita nak tekan bulan Mi'raj ni, bulan Rejab ni, bulan sembahyang. Kita nak tekan rakyat Kelantan kita semua ni biar kena sembahyang berjemaah di masjid ataupun di balasah. Daripada hadis di depan tu, hadis riwayat Bukhari menyebut mafhumnya solat berjemaah lebih utama jika dibandingkan solat bersendirian dengan 27 kali ganda. Malahnya hari ini manusia malah solat lebih suka hiburan dan juga keseronokan. Tengok balasah masjid tu, 2 sah tak penuh. Orang duduk mengajar tu 2-3 kerak je orang mari. Nampak gambar? Tak nampak? Tak apalah. Dan gambar sebelah tu, kalau konsert di Pasaraya Maidin, di stadium Black pula dah, Red Warrior. Ni Red Warrior ni. Penuh beriak orang tak? Banding dengan balasah. Kemarin kata ada bola tak? Kelantan Labia Johor. Penuh orang. Hak suka sebenarnya kalau slide ni nampak teram molek, kita akan nampak bendera situ tu. Ada bendera hijau putih tu. Maknanya orang kita pun tengok bola juga. Tapi nak kena rayak lah. Tengok-tengok bola tu, jaga sembahyang band. Balasah masjid kena penuh, support di stadium tu penuh. Okey, kemudian kesimpulan, kita wajib bersyukur di atas nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya pada kita. Dan sebagai tanda syukur, kita hendaklah menjaga kualiti solat dengan sebaik-baiknya. Seboleh-bolehnya lakukan solat secara berjamaah dan di awal waktu. Boleh tak kita buat satu azam, mulai Rejab ni, mulai sembahyang ni, kita nak pastikan kita solat berjamaah dan di awal waktu. Saya hak kecek, tua-tua hak dengar serupa belakang. Yang ketiga, ibadat salat mengandungi banyak rahsia dan faedah kepada manusia, dan kajian sains membuktikan salat memberi banyak faedah, antaranya memberi ketenangan, tingkatkan kesihatan badan, menyembuhkan penyakit. Salat adalah ibadat paling penting dan berulang kali dipesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di saat akhir kehidupan baginda. Oleh itu, jika kita benar-benar kasih pada Nabi dan ingin berjumpa dengannya di syurga, jagalah solat. Tidak ada guna penyakit, pangkat besar, banyak harta jika tidak mendirikan solat, kerana di akhirat akan diazab dalam neraka. Marilah kita mendadah tangan, memohon ampun kepada Allah dan menginsafi di atas kelalaian kita dalam melakukan solat dan dosa yang telah kita lakukan, dan akhirnya jangan tinggal solat. Sekian, terima kasih.